Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Ustaz Salman selaku Imam Masjid Al-Hasanah. Terima kasih kepada barisan ahli jawatan kuasa pentadbiran Masjid Al-Hasanah, pegawai-pegawai syarah serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya saya memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah. Dengan izin dia pada malam ini, saya alhamdulillah boleh katakan tiap-tiap tahun tak miss dijemput di Masjid Al-Hasanah. Alhamdulillah. Bila dengar saja tawaran untuk berkongsi ilmu, saya memang tak teragak-agak memang cari tarikh. Walaupun jadual penuh, tapi cari juga tarikh, nak kasih dapat jugalah sini. Seronok rasa tuan-tuan. Masuk tadi dah nampak dah perubahan yang sangat nyata. Tengok nampak I love Masjid Hasanah. Ini satu keunikan yang boleh kita katakan daya tarik untuk kita bawa masyarakat supaya memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Masjid Al-Hasanah ini memang terkenal dengan jemaah yang ramai, aktiviti-aktiviti yang sangat padat dan bermanfaat kepada masyarakat. Jadi bila tengok masjid macam ni punya cantik, kalau saya jadi orang Bangi memang bangga semua. Kita yang memakmurkan rumah Allah, kita rasa bangga. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok cantik masjid kita ni, kita nak datang pun seronok. Kita pun rasa macam membesar hati nak datang. Bagaimana pengurusan masjid ini mencantikkan dan memindahkan masjid. Tapi itulah, walau bagaimanapun setiap tindak tanduk dan kebaikan kadang-kadang kita nak buat ni tuan-tuan, ada je yang tak setuju. Ya, ada je yang tak setuju. Ini pengalaman saya lah tuan-tuan. Ada satu tempat tu, kecoh AJK nak cat bambu pun kecoh. Dia kata membazir, dia kata. Yalah, cantik benda tu memang lah, kalau kita tengok tu okey lagi. Tapi dah start nak nampak muda tak apa dah cantik. Jadi AJK pun keluarkan duit pengurusan cat balik. Oh, itu kecoh lah. Membazir, dia kata buat itu, buat ini. Ya, kalau nak kira membazir satu benda pun tak boleh buat kan. Ya, nak tunggu tak bocor bila dah bocornya. Selagi mana kita berniat untuk mentazimkan, memuliakan rumah Allah. Yang mana rumah Allah ni tuan-tuan termasuk salah satu daripada syiar yang mana kita disunatkan untuk membesarkan dan kita mengagungkan. Yang mana tuan-tuan, kerajaan Arab Saudi mereka setiap tahun akan menempah sulaman kiswahkan Kaabah yang tenunannya dengan kain sutera yang sangat mahal dan benang yang warna kuning tu tuan-tuan dijahit ataupun daripada benang emas. Dan sebelum kerajaan Arab Saudi dia ada kilang kiswah tersendiri, sebelum itu jahit dekat Mesir. Jadi orang tanyalah Syekh Azhar ataupun ulama-ulama Azhar ketika itu, dia kata tak membazir, buang duit habis duit dekat Kaabah, terus selimutkan Kaabah dengan kiswah, membazir ke? Maka Syekh Azhar membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, dia kata wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ini ayat tuan-tuan, surah Al-Hajj ayat 32.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia sebahagian daripada tanda-tanda hati yang penuh ketakwaan. Jadi orang yang mentazimkan syiar Allah ni, memuliakan, mencantikkan syiar Allah, memperindahkan syiar Allah, dia termasuk dalam golongan bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, syiar Allah apa? Syiar Allah itu tempat-tempat mendirikan syiar Allah. Tempat yang mana kita nampak, kita namakan sebagai syiar Allah. Masjid, ya, Masjidil Haram, Kaabah, apa lagi tuan-tuan, Safa dan Marwah. Banyaklah tempat yang dinobatkan sebagai syiar, dan masjid ini salah satu syiar Allah. Yang mana kalaulah dekat Qaryah Bani ni tuan-tuan, satu hari tak ada seorang pun yang menghidupkan masjid ini, kosong satu waktu, satu kampung kosong. Besar dia kedudukan syiar. Masa PKP dulu tu, kan, macam mana masjid tutup pun tapi mesti ada satu dua yang mesti mengimamkan setiap waktu. Kalau tak ada tuan-tuan, dosa. Satu kampung berdosa sebab syiar. Syiar itu tidak boleh lekang daripada ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikata mentazimkan pada zaman Nabi SAW setelah Fathul Makkah. Sebelum tu orang tu pun pusuh-pusuh beli kain yang paling mahal, dia duduk gantung dekat Kaabah pada zaman Nabi. Dan Nabi tak ada pusuh campur. Beli kain mahal daripada Yaman, pasar. Ada duit beli pasar. Sebab apa? Nak mentazimkan Kaabah, mencantikkan Kaabah. Dan Syekh Azhar kata sesungguhnya mengindahkan Kaabah dengan kain yang mahal-mahal itu tradisi semenjak sebelum Nabi Muhammad SAW sampailah Nabi Muhammad wafat, zaman Khulafa ar-Rasyidin sampai sekarang. Itu sejarahnya lah. Ya, habis itu kalau membazir Nabi mesti marah. Ya. Lepas satu makan kata, jangan lagi pasal kiswah. Nabi kata, bazir ni tak ada. Dan Nabi iqrar, Nabi memperakui satu amalan yang baik. Ya, jadi saya tak ada cerita lah. Kita ada orang nak pertikaikan apa, kata ni nampak cantik kan, terus bunuh. Saya pun terpegun untuk cerita tu. Hari ini pun nak cerita pasal fik masjid. Ya, tapi cerita tengok masjid cantik, kita pun seronok. Woi, macam hari-hari datang sini. Ya, tapi untung lah tuan-tuan, jemaah ramai, orang datang sini. Ya, mengimarahkan masjid. Maka tempat yang kita beribadah ini sewajarnya memang jadi tempat yang cantik, tempat yang sesuai, tempat yang selesa, kemudahannya banyak. Dia nak shopping pun ada, nak makan pun ada tuan-tuan. Jadi senang insya-Allah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita kebetulan nak cerita pasal fik masjid. Kita duk hari-hari datang masjid. Jadi apakah peranan kita? Apakah tanggungjawab kita untuk menjaga adab-adab ketika masuk di dalam masjid dan ketika berada di dalam masjid. Dan kita nak ceritalah beberapa hukum akad berkaitan dengan masjid ini. Kita kena tahu dan kita kena faham dan kita kena maklum tentang perkara itu tuan-tuan. Baik, antara adab di dalam masjid ni tuan-tuan, bagusnya sebelum kita masuk, Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Abu Hamid radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum ila al-masjid falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Saya dah terjemah pun tuan-tuan boleh agak apa maksud hadis ni. Tapi tuan-tuan, hadis sahih riwayat Muslim, riwayat daripada Sayyidina Abu Hamid radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila setiap seorang di antara kamu nak masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia berselawat dan salam ke atas Nabi. Sebelum masuk pintu tu tuan-tuan, sebelum kita nak masuk kawasan masjid, maka kita selawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ataupun apa-apa saja jenis lafaz selawat yang kita nak baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang penting salam.
dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi kata, "Wal yaqul Allahumma aftahli abwaab rahmatik." Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ini biasa tuan-tuan semua hafal. Dan kebanyakan masjid dan surau ada tempat pintu masuk tu, Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Ada orang tanya saya, "Ustaz, ada dalil ke?" Ada dalil. Hadis Nabi. Nabi ajar kita, oh ya ke? Alhamdulillah. Macam tu saya nak hafal hari-hari. Jangan kata hari-hari setiap kali nak masuk masjid, keluar masuk baca doa ni. Dan kemudian Nabi SAW sebut, "Wa idza kharaja falyaqul," apabila dia hendak keluar, apabila dia nak keluar, bukan dah keluar, bila dia nak keluar, bila agak-agak nak sampai ke pintu penghabisan, nak keluar daripada kawasan masjid, maka dia baca, "Allahumma aftahli abwaab rahmatik." Ya Allah, bukalah untukku, ya Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau daripada kelebihan dan nikmat-nikmat Kamu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup cantik. Bila masuk, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Bila keluar, minta kelebihan dan nikmat daripada Allah. Cantik Nabi susun. Kenapa? Masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta nikmat. Masalah apa tuan-tuan? Cantik Nabi bang. Masuk masjid minta rahmat, kita minta kasih sayang Allah, kita minta belas ihsan Allah. Belas ihsan apa? Supaya Allah terima ibadah kita tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, ya, "Innakum la tadkhuluna al-jannata bi'amalikum." Sesungguhnya kalian tidak masuk syurga dengan amalan-amalan kamu. Maksudnya kita ni tak masuk syurga dengan amalan kita, tetapi dengan rahmat Allah. Nak bandingkan dengan rahmat Allah, nak bandingkan dengan kita punya amalan ni tuan-tuan, tak layak masuk syurga. Ibadahmu lebih kurang ya tuan-tuan, maksiat lebih, lara lebih. Ikutkan amalan yang kita buat ni tuan-tuan, demi Allah tak layak masuk syurga. Tapi sebab kita beramal, Allah lihat kita punya usaha, beribadah, berjuhud, habis tenaga, masa, tenaga, minyak, naik motor datang sini, Allah merahmati kita masuk syurga. Jadi kita masuk, kita mengharapkan rahmat Allah. Ya Allah, terimalah amalan dengan amalan yang aku persembahkan kepada Engkau. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku supaya aku masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Luas tuan-tuan rahmat Allah. Bila kita minta rahmat Allah supaya Allah tolong kita, perkuatkan hati kita, perkuatkan iman kita, khusyukkan salat kita. Jadi kita minta rahmat diberkati rapat dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ibadah kita pun berhajat dekat luar, nak keluar, kita pun berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu supaya Engkau berikan sebahagian daripada kelebihan dan nikmat-Mu. Bila dua ni tuan-tuan, kita nak cari rezeki, kita nak cari duit, kan? Habis selesai ibadah, kita pun nak buat urusan yang duniawi, yang melupakan salah satu daripada sebahagian daripada hidup kita. Maka kita pun minta supaya Allah perluaskan nikmat kita tuan-tuan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sedia beramal dengan adab ini, maka masuk kita pun baca doa ni tuan-tuan. Memang hadis sahih. Penat AJK tampan, kita buat tak tahu, buat je tuan-tuan. Ya. Jadi AJK tampan tu kasih ingat. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang ada sebagian masjid ditampai nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, beriktikaf niat. Kadang-kadang terlupa, masuk terlupa. Rugi kalau tak niat i'tikaf. Sebab duduk di dalam masjid ni tak buat apa, duduk saja je dapat pahala. Duduk macam ni, duduk sama je, tengok atap, tengok langit, tengok kipas, ya, tengok tulisan khat tu, ya, tengok kapel, tengok muka orang tu, macam kenal orang tu. Tak baca apa-apa, duduk saja. Duduk, tak buat apa, tapi dapat pahala. Jadi ditampal tu untuk peringat bagi kita tuan-tuan, sama juga doa masuk, doa keluar, sebagai satu peringatan untuk kita tuan-tuan. Ya. Dan dalam riwayat lain dalam Sunan Abu Dawud daripada Abdullah bin Amr yang meriwayatkan daripada Nabi SAW, ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid, qala a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim
minasyaitanir rajim. Abdullah bin Amr, seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan, dia kata apabila idza kana dakhala al-masjid, ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid, Nabi baca doa ni. Ada beberapa doa yang Nabi baca. Nak hafal yang tu boleh, nak hafal dua-dua lagi bagus. Apa doa Nabi baca? Qala a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Isti'azah. Di antara doa isti'azah yang diajar oleh Nabi, iaitu minta perlindungan daripada syaitan. Maknanya apa? Aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung, biwajhil karim, dengan zatnya yang Maha Mulia, wa sultanihil qadim, dengan kekuasaannya yang Maha Qadim, daripada syaitan yang direjam. Itu doa tuan-tuan masuk. Ya, pasal apa tuan-tuan? Nabi ajar masuk masjid baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim ataupun doa yang Nabi baca ini. Ya, pasal apa? Sebab bila kita masuk masjid, setan suka ganggu kita, tuan-tuan. Jangan fikir dalam masjid setan tak masuk. Dalam masjid pun lambang setan duk bisik kita. Setan ni, dia punya main job dia nak syirikkan kita. Kita tak syirik, kita tetap mentauhidkan Allah dan mengabdikan diri pada Allah. Dia pergi stage lain. Dia kata jangan semayang, tak payah semayang. Ya, kalau kau tak semayang pun, kau tak kafir pun, dia bisik lah kita pun tak semayang. Tapi kita jenis lawan juga pergi semayang. Semayang nak buat macam mana? Kalau kita jenis semayang, dia akan halang kita. Jangan pergi masjid, tak payah pergi masjid, semayang kat rumah. Setan takkan putus asa. Tapi kita jenis kuat, tuan-tuan, pergi juga masjid, lawan juga kata-kata setan itu. Dekat masjid setan putus asa? No, takkan putus asa, tuan-tuan. Dia cuba lagi, dia kacau, jangan khusyuk. Ya, nanti dia bisik imam dibaca panjang sangat ni, tak guna punya imam. Kita pun tengah semayang benci imam, pola baca panjang-panjang. Bisa sama sedap, saya pun rasa apa. Dia baca tu taranum sedap. Kalau tak sedap imam, dia kita patut bertawajuh pada Allah, tapi kita duduk benci pada imam, duduk mengumpat imam dalam hati. Dia setan dia kerja dah. Ya, nanti sembahyang isyak nanti tu Allah, nanti malam nak makan ke mana? Tengah sembahyang bawa rakaat pertama tu. Bawa rakaat pertama dan fikir malam ni makan ke mana? Lepas tu berlambak pada itu. Tu dia macam-macam, direbus, ditarik, dicampak, dibalik pun ada, tuan-tuan. Ya, fikir macam tu. Jadi dia kerja lewat kita. Jadi sebab itulah Allah, Nabi SAW ajar kita masuk masjid baca doa ni. Lagi bagus. Kalau tak hafal, ulama kata boleh digantikan dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Boleh baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma in Allah maftah li abwaab rahmatik. Tiga baca isti'azah, baca selawat dan baca doa. Allah maftah li abwaab rahmatik. Kita dapat menghidupkan tiga sunnah Nabi SAW. Dan Nabi kata fa'idha qala dhalika, apabila dia membaca doa ni, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, a'udzu billahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Apabila baca doa ni, Nabi kata apabila seseorang membaca doa ni, qala syaitan pun berbicara, hafidha minni sa'ira yawm. Orang yang baca doa ni, syaitan bila dengar dia baca doa ni, tuan-tuan, habislah aku, melepaskan aku. Sesungguhnya orang ini dilindungi daripada hasutan aku sepanjang hari. Baca doa ni, tuan-tuan, isti'azah dibaca, tuan-tuan, syaitan cakap, habislah aku, melepaskan aku. Fulan bin Fulan pada hari ini terjaga daripada hasutan dan kacauan. Itu dia. Ini fadilatnya, tuan-tuan. Nah, ini adab yang pertama. Bila kita masuk ke dalam masjid, kita baca doa dan masuk saja terusnya i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, dapat pahala. Lagi lama i'tikaf lagi besar pahala, tuan-tuan. Ini sunnah Nabi SAW. Dan seterusnya apabila kita masuk ke dalam masjid, kita disunatkan menghormati masjid. Hormat dalam bahasa Arab apa? Tahiyyat. Tahiyyatan thayyibatan. Kalimatut tahiyyah. Apa perkataan salam hormat, itu dia dalam bahasa Arab. So dinama pun salat tahiyatul masjid. Bila masuk masjid, kita memberi hormat kepada masjid.
Ada adab-adab sebab apa Nabi SAW perintahkan kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Nabi kata, apabila setiap seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hukumnya sunat. Siapa masuk masjid tak solat tahiyatul masjid, makruh. Dia tak hormat masjid. Pentingnya solat tahiyatul masjid ini sampai Nabi tengah khutbah dan Nabi nampak ada seorang sahabat namanya Sulaim Al-Ghatfani radhiyallahu anhu. Nabi tengah khutbah, dia sampai lambat. Masuk masjid turun duduk. Nabi kata, "Hal raka'ta?" Nabi kata, "Kau dah solat 2 rakaat belum?" Belum. Dia kata, "Salli raka'atain. Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' raka'atain." Nabi kata. Habis itu dia bangkit balik, bangun balik untuk dia solat 2 rakaat. Tengah khutbah tuan-tuan. Jadi ulama ke, ustaz ke, penceramah ke, datang ceramah, nak dengar ceramah sebelum duduk 2 rakaat. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Ada satu perbahasan yang boleh kita bincangkan, tuan-tuan. Ada orang tanya saya, "Ustaz, saya ni datang lambat kadang-kadang. Biasa kadang-kadang maghrib datang lambat. Kadang-kadang lepas azan baru sampai dekat. Dah sampai lepas azan tu baru kita pakai kereta. Bila masuk dalam dewan masjid, tiba-tiba kita nampak lagi 2 minit nak iqamah. Kalau 2 minit tu sempat 2 rakaat Ustaz. Jadi tempoh 2 minit tu kita nak solat apa? Nak solat tahiyatul masjid ke nak solat sunat fajar? Ataupun maghrib namanya solat qabliyah subuh. Mana satu Ustaz? Kata masuk masjid kena solat tahiyatul masjid. Kalau tak makruh, kita tak dikira menghormati masjid. Tapi kalau saya buat tahiyatul masjid, saya terlepas solat sunat fajar. Solat sunat fajar fadilatnya besar. Salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi kata solat sunat fajar qabliyah subuh ni, Nabi kata lebih baik daripada dunia dan seisinya. So macam mana Ustaz? Semua salah Ustaz. Pening kepada saya. Nak gila Ustaz. Macam pergi hospital gila ni, tak tahan. Tolong jawab Ustaz. Tu dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam fiqh mazhab Syafi'i terutamanya dan mazhab-mazhab yang lain, para ulama majoriti mengatakan bahawa salat tahiyatul masjid ini adalah nafilah ghairu maqsudah. Itu istilah bahasa Arab, iaitu salat sunat yang tidak memerlukan kepada niat. Boleh tak? Boleh. Dia memang ada jenis solat yang tak perlu pada niat, cukup niat solat saja, macam solat mutlak. Solat sunat mutlak ini dia tidak terikat dengan waktu ataupun tempat. Ini bermakna tahiyatul masjid, asalkan kita solat saja. Bila masuk masjid, asalkan kita solat saja, itu juga dinamakan sebagai tahiyatul masjid. Ya. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Siapa Imam Nawawi? Ulama besar mazhab Syafi'i. Dia sebut dalam kitab Al-Majmu', dia kata, "Wala yushtaratu ayyanbiya bi rak'ataini at-tahiyyata." Dia kata tidak disyaratkan untuk salat tahiyatul masjid mesti berniat tahiyat. Kalau dia masuk masjid sahaja, aku solat sunat 2 rakaat, solat sunat mutlak sebelum dia duduk, itu pun sudah dinamakan sebagai salat tahiyatul masjid. Dia masuk-masuk terus salat qabliyah subuh, qabliyah maghrib, qabliyah itu, qabliyah ini, itu pun dikira sebagai menghormati masjid. Itu kata Nabi, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Bal idza shalla rak'ataini bi niyyati salati mutlaqan. Bahkan dikira dia itu salat tahiyatul masjid, masuk ke dalam masjid sebelum duduk, dia niat salat mutlak macam tadi tu, pun dikira tahiyatul masjid. Tu dia. Ya.
Au nawa rak'ataini nafilatan ratibatan, ataupun dia masuk terus berniat untuk mendirikan salat sunat rawatib. Rawatib ni apa? Ba'diyah dan qabliyah. Itulah rawatib tuan-tuan. Pun dikira tahiyatul masjid. So jangan gaduh-gaduh tuan-tuan. Jangan pening kepala, tak payah jumpa pakar sekretari di hospital, sakit jiwa. Selesai masalah. Jadi dia masuk ada 2 minit nak iqamah, alamak, salat qabliyah terus. Ya, baik, kita bincang nanti. Dapat pahala tahiyat ke? Nanti kita bincang. Ya. Baik, kata Imam Nawawi, au ghair ratibah, ataupun bukan salat sunat rawatib, dia masuk masjid terus salat duha 2 rakaat. Dia sampai masjid pukul 9, ada kuliah duha. Ya. Ada Ustazah Asma Harun contohnya kan. Dia sebelum datang, dia pun nak cepat, dia terus salat duha 2 rakaat. Itu pun walaupun tak niat tahiyat, dia salat duha 2 rakaat tu dikira salat tahiyatul masjid. Sudah dikira sebagai menghormati masjid. Settle masalah. Tak ada lagi tuan-tuan. Au salatan faridatan muaddatan au maqdiyatan au manzuratan ajza'ahu dzalik. Bahkan bukan salat sunat saja, kalau dia masuk dia salat fardu, itu pun dikira sebagai salat tahiyatul masjid. Ini seumpama kalau kita kata orang yang sampai lambat, dia masuk masjid tiba-tiba dia iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamah sampai sini saja, tak boleh sampai habis, nanti orang nak solat insya-Allah. Ya, baik. Jadi bila ada salat tahiyatnya tuan-tuan, dia terus masuk saf. Macam salat maghrib tadi kan, dia salat isyak, kata Imam Nawawi, itu pun dikira sebagai tahiyatul masjid, menghormati masjid. Itu dikatakan nafilah ghairu maqsudatin, yang salat yang tidak memerlukan kepada niat. Cuma perbahasannya, dapat tak pahala tahiyat. Katakanlah dia masuk, dia solat qabliyah subuh, of course dia dapat solat sunat fajar, tapi dapat tak solat tahiyatul masjid? Di sini ada 2 pandangan dalam mazhab Syafi'i. Khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Dengar baik-baik. Menurut Imam Ibn Hajar, kalau dia masuk dan dia solat 2 rakaat qabliyah katakanlah, ataupun 2 rakaat duha katakanlah, dia niat qabliyah saja, dia niat duha saja, dia dapat pahala solat sunat duha, dia dapat pahala solat sunat qabliyah. Ya, tapi tanggungjawab tahiyatul masjid lepas. Dia tak dikira tidak menghormati masjid. Hormat masjid dia dah lepas sebab dia buat 2 rakaat, tapi dapat pahala qabliyah ataupun duha sahaja. Namun Imam Ibn Hajar kata, kalau dia dah dapat pahala dua-dua sekali, dia kena niat gabung. Saja aku solat qabliyah subuh dan tahiyatul masjid, Allahu akbar, baru dapat dua-dua sekali. Sama lah macam puasa Syawal, 6 Syawal kan. Macam mana dah dapat puasa qadha dan puasa 6 Syawal sekali. Kata Imam Ibn Hajar, kena niat dua-dua sekali. Kalau dia niat qadha, dapat qadha saja, dia tak dapat puasa 6 Syawal. Tapi kalau nak sekali package campur, dia kena niat saja aku puasa qadha dan sunat Syawal, dia dapat sekali. Dan satu lagi pandangan, iaitu pandangan Imam Ramli, juga ulama mazhab Syafi'i. Dia ada berbeza pandangan ya. Imam Ramli berbeza pandangan dengan kawan dia Ibn Hajar, yang mana dia kata apabila dia masuk ke masjid, dia niat salat qabliyah ataupun salat duha ataupun salat isyraq dan sebagainya, ketika itu sebelum dia duduk, dia bukan saja dapat salat sunat itu, otomatik dia dapat pahala salat tahiyatul masjid. So Imam Ramli kata tak perlu niat jamak, otomatik dapat. Sebab tu dalam puasa 6 ni tuan-tuan, Imam Ramli kata kalau orang perempuan dia qada bulan Syawal, walaupun tak niat menghimpunkan dengan puasa 6, dia pun otomatik berlakunya qada itu pada bulan Syawal, otomatik dapat pahala puasa 6 sekali tuan-tuan.
Jadi antara pandangan Imam Ibn Hajar dan pandangan Imam Ramli, of course pandangan Imam Ramli lebih ringan sedikit. Tapi kalau nak selamat, kita pakai pandangan Ibn Hajar. Tak sempat nak buat tahiyat, kita sempat buat satu saja. Ketika niat qabliyah itu, niat sekali tahiyat itu lebih selamat. Ada beberapa isu dalam fiqh mazhab Syafi'i, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli berselisih pandangan. Itu pandangan kalau nak belajar peringkat tinggi dan tuan-tuan kita tak bincang khilaf. Ada pandangan yang Ibn Hajar lebih ringan daripada Imam Ramli. Tapi dalam isu solat tahiyatul masjid menggabungkan solat sunat ini, Imam Ramli lebih ringan. Jadi kalau ada risau sebelum ni saya tak pernah niat gabung dengan Ustaz macam mana, tak apa. Imam Ramli berpendapat macam tu. Namun tuan-tuan, bab solat yang seperti ini kita kena ingat, dia tak sama kalau kita buat separate. Dia tak sama, berbeza. Sama juga kalau orang puasa 6, dia buat qada dulu kemudian baru dia buat puasa 6, ataupun dia buat puasa 6 dulu kemudian qada. Itu lagi besar pahalanya. Sama juga orang yang buat tahiyat lain, qabliyah lain, itu lagi besar pahalanya. Yang gabung dapat pahala tapi tak besar mana. Jadi dinasihatkan lebih baik, lebih nampak datang awal, datang awal, datang sebelum azan ke, bila azan saja ataupun sebelum azan, dia dah solat tahiyatul masjid awal-awal lagi dah 2 rakaat. Lepas azan saja terus qabliyah, kan dapat. Ini yang dimaksudkan tuan-tuan. Jadi settle bab tahiyatul masjid, kita dah settle dan tuan-tuan, mudah sebenarnya, tidak perlu berniat. Jadi buat separate lagi bagus, kalau nak digabungkan pun tak apa. Ataupun kita terlambat, solat sunat yang kita solat itu pun tetap dikira tahiyatul masjid walaupun tak niat tahiyatul masjid. Tak sempat solat sunat, kita masuk ke dalam saf berjemaah. Solat berjemaah dikira sebagai menghormati masjid. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dapat memberi penjelasan yang lebih cerah selepas ini supaya kita dapat gambaran yang terbaik untuk kita pertingkatkan ilmu kita dan amalan kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab di dalam masjid. Apa lagi adab di dalam masjid? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahaka Allah tijaratan wa idza ra'aitum man yunshidu fihi dalatan faqulu la radda Allah 'alaika dalataka." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini adab. Dalam masjid tak boleh jual beli. Tak boleh nak mempromosikan barang. Jadi tak boleh kita nak mempromosikan barang, kita nak jual barang, tak boleh. Sebab apa dalam hadis Nabi kata, "Idza ra'aitum man yabi'a", kalau kamu nampak siapa yang berjual beli di dalam masjid ataupun membeli di dalam masjid, maksudnya larangan ini bukan orang menjual, yang membeli pun termasuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram, Nabi tak bagi. Maka katakanlah orang yang berjual beli di dalam masjid, semoga Allah tidak menguntungkan perniagaan kamu. Doa buruk tu tuan-tuan. Doa malapetaka, doa rugi. Nabi marah betul orang berniaga berjual beli di dalam masjid. Tapi itu ustaz kat luar ustaz. Itu bukan masjid. Itu restoran. Tepi-tepi itu dan itu lain. Saya tengok pergi dengan bendera Palestin, alhamdulillah. Itu tak masjid. Yang ini dia jual bendera Palestin dalam ni ke. Tepi-tepi tak apa, ada masalah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tak boleh. Dan Nabi kata, apabila kamu melihat sesiapa yang mengiklankan barang yang hilang, maka katakanlah kepadanya, la radda alaika, la radda Allahu alaika dalataka. Semoga Allah tidak memulangkan kembali barang kamu yang hilang. Tak boleh. Masjid bukan tempat kita berkempen, bukan kita nak cari untung, tidak tuan-tuan. Tapi totally tempat untuk kita beribadah. Sampai jual beli nak mengiklankan barang yang hilang pun Nabi tak bagi tuan-tuan. Mungkin sikit tak jadilah tuan-tuan, tapi cuma yang agak mengecewakan sebelum PKP itu pernah berlaku pula. Kita sokong orang Bumi Putra ni berniaga, tapi sampai satu tahap ni yang berniaga ni
Dia pergi dekat umrah, dia pergi umrah dekat depan Kaabah, depan Masjidil Haram, dia ambil gambar, dia buat video, dia buat live, dia promosikan produknya. Ada tak? Perasan tak? Ada. Dia jual untuk spray-spray ke, dia jual minyak wangi ke, dia jual itu, tak kisahlah. Walaupun halal sekalipun, kita tak pertikaikan usaha dia untuk berniaga. Satu benda yang terpuji. Orang berniaga dia mempertingkatkan ekonomi orang Islam. Kalau semua makan gaji tuan-tuan, macam mana ekonomi orang Islam? Jadi berniaga ni bagus, kita puji. Dan makin ramai bumi putera berniaga ni, tapi cara kena betul. Kena patuh syariah nama dia. Ya, sampai ulama-ulama keluar fatwa dan sebagainya. Sesiapa yang berpromosi di hadapan Kaabah, promosi walaupun dia guna nama Kaabah. Alhamdulillah, kat sini ini produk ni bagus. Ya, ni sekali spray muka tu muda 5 tahun. Depan Kaabah saya cakap, oh tu dia. Contohnya kata ini tak boleh termasuk dalam larangan Nabi SAW. Kalau ada nampak lagi siapa berpromosi buat live depan Kaabah, tuan-tuan, betul-betul boleh nak tangkap. Tulis tag kat komen, semoga Allah merugikan perniagaan kamu. Tu dia. Adab kena jagalah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi adabnya tak boleh kita berjual beli. Tak boleh kita nak menelung barang dan seumpamanya. Baik. Tapi kalau kita nak promosikan benda kebaikan, contoh nak berniaga lah. Okey, saya hari ini ada masak nasi lemak 500 bungkus, siapa nak boleh ambil free kan. Itu kan berniaga. Tak apalah, kita nak sedekah, kita nak hadiah pada orang, tak ada masalah. Ataupun nak bagi kelakar aktiviti motivasi. Okey, tak apa, kami masjid ada buat aktiviti untuk anak-anak kita juga sekolah nanti, aktiviti untuk mempertingkatkan hafazan Al-Quran, iuran penyertaan RM10 saja. Itu kan berniaga, tuan-tuan, RM10 itu perkhidmatan. Ya, dia dah makan minum dan sebagainya, tak ada untung lah tuan. Ya, tak ada untung tak apa. Kalau perkhidmatan tak apa, itu boleh iklan benda macam tu. Ya, baik. Antara lain, ini penting ni tuan-tuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, Nabi bersabda, man akala thawma, ada azannya 10 minit. 10 minit. Man akala thawma wal basala wal karratha fala yuqarribanna masjidana fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Rawahu Muslim. Kita akan jelaskan yang seterusnya, kita ambil masa selepas ini, selepas azan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama sedikit tapi masa dalam 10 minit pada nama lah ya. Kita nak sempurnakan, kita nak lengkapkan perbincangan kita sebagai penutup, iaitu hadis yang terakhir ya, iaitu Nabi SAW bersabda, sesiapa man akala thawma wal basala wal karratha, sesiapa yang makan bawang putih, yang makan bawang merah, bawang besar, dan makan al-karrath. Karrath ni sesuatu sayuran. Saya nak terjemah ke bahasa Melayu, saya tak jadi. Dia satu jenis sayur yang kalau makan, dia boleh menghasilkan bau yang tidak enak daripada mulut kita. Bawang putih, bawang merah, itu pun sama lah. Cuba makan, kita berborak, dia punya harum semerbak itu keluar. Yang bau sayuran yang menghasilkan bau yang tidak enak macam petai, jering, itu dia spesies dia. Ya, maka Nabi kata, fala yuqarribanna masjidana, jangan sesekali dia dekat dengan masjid kami. Nabi kata fala yuqarribanna. Siapa yang faham bahasa Arab, yang belajar grammar Arab, Nabi gunakan kata penegas, fala yuqarribanna, nun taukid thaqilah. Jangan sesekali. Kalau terjemah bahasa Melayu, itu dia ya, fala yuqarrib, dia tak ada nun tu, dia kata jangan dekat. Tapi fala yuqarribanna, jangan sesekali dekat ataupun mendekati masjid kami. Maksudnya datang dengan mulut berbau,
Bukan saja mulut berbau, badan berbau pun sama juga. Ada orang mulut tak berbau, tapi dia akan takbir Allahu Akbar, minggu sebelah tu bau ketiak. Lain macam bau dia tuan-tuan. Yang ada satu tahap dengan tak pakai deodoran bau ketiak, tuan-tuan, dia nampak minyak wangi tu dia pakai minyak wangi. Tuan-tuan, bau ketiak campur minyak wangi, apa perasaan tuan-tuan? Dia lagi busuk. Ya, cara terbaik bersihkan badan, pakailah deodoran tu. Kalau tak nak pakai deodoran, oh tak nak. Deodoran ni Israel Ustaz. Oh, tu boykot. Pakai tawas tu, takkan tawas Israel juga. Tawas tu murah boleh dapat. Dekat Shopee ada tuan-tuan. Ke Shopee pun Israel juga. Ya. Nanti Masjid Asana pun Israel juga. Tak tahulah. Semua nak kena boykot, semua nak payah macam ni. Ya. Nak jemput sasai pun Israel juga kena boykot. Semua Israel. Bukan salah boykot, kita pun boykot, tapi bukti kukuh kena buat lah. Tapi pakai dia orang murah tuan-tuan, ada sekarang ni boleh beli. Ada yang package 3 dapat RM10 pun nak pakai. Ini tak pakai dia orang dengan bau badan. Kadang-kadang ni ada orang ni dia pakai baju ni sebab baju semayang dia pakai 2-3 hari. Ada orang macam tu. Dia datang kadang-kadang dia bau sendiri tak ada masalah. Dia sendiri bila bau badan dia ataupun bau baju dia tak bau apa-apa sebab dia dah lali dengan bau badan dia. Tapi orang yang tak biasa di tuan-tuan, rasa pening. Ya. Nabi kata kenapa orang yang mulut berbau tak boleh datang masjid? Nabi kata jangan sesekali mendekati, bukan datang, mendekati, bukan masuk, mendekati. Itu boleh. Nabi kata jangan masuk, Nabi kata mendekati pun jangan. Duduk kat luar pun tak boleh. Hinanya orang yang tak jaga keterampilan bau badan di mulut ni. Pasal apa? Nabi kata fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Pasal apa? Bila kita masuk dengan mulut berbau, dengan badan berbau ni tuan-tuan, Nabi kata malaikat terganggu seperti mana terganggunya anak-anak Adam. Kalau kita masuk dengan bau badan yang tak sedap, yang busuk dan sebagainya, bau mulut yang seumpama itu, bukan saja anak Adam yang tak selesa, malaikat yang turut sambut sekali pun terganggu. Sebab kita semayang, malaikat pun join sekali. Kita berada dalam majlis ilmu, malaikat pun join sekali tuan-tuan. Bayangkan malaikat boleh terganggu. Jadi itulah tuan-tuan, kita kena, kalau isteri-isteri ni dia kena peringatkan suami lah. Ya, sebelum pergi semayang, cium bau badan. Bau ketiak lah bang. Ya, basuh ketiak, dah dia dorang sendiri. Ini bukan Yahudi, bukan Israel. Ini made from India, Bangladesh. Okay. Kalau tengok bang, baju tu dah pakai 2 hari, bang tukar dah baju baru, saya dah gosok. Ini okey lagi ni. Apa okey, orang lain tak okey? Kita dah lari bau kita. Ya, yang perokok tu minta maaf lah. Perokok ni bukan tak boleh datang, tapi bersiap-siap lah. Nasa rokok pun dia lah. Kita tak ada nak rokok sebab rokok haram. Saya pun bertugas dekat Badan Otoriti Fatwa Wilayah Persekutuan. Wilayah kata haram, Selangor kata haram. Kalau wilayah kata makruh, nak rokok boleh pergi wilayah dia, ke Putrajaya, atau tak boleh bagi beli. Ya tak? Boleh lah macam tu. Nak pergi Putrajaya pun tak lepas, haram juga. Pergi Negeri Sembilan, sama tuan-tuan, Negeri Sembilan pun haram. Pergi Perak, pergi Pahang pun sama juga. 14 negeri pakat kata haram tuan-tuan. Tinggal kalau berhenti lah. Ya, susah nak berhenti. Demi Allah, saya jumpa ada pakcik umur 65 tahun. Dia berjaya berhenti. Sebelum dia meninggal, dia berjaya berhenti. 65 tahun. Dia start rokok, dia kata 3 dia kata. Dia berhenti rokok umur 65 tahun. Tak mustahil. Tak mustahil. Bohong lah kata pun, lama rokok tak boleh, mustahil. Ada pakcik 65 tahun. Demi Allah, berhenti. Berjaya. Daripada umur 15 tahun sampai 65, berapa puluh tahun tu rokok tu. Kata saya Benson and Hedges dan hilang semua. Satu hari 2 kotak boleh berhenti. Tapi tak apalah kalau kata susah sangat nak berhenti. Degil untuk berahak ni tuan-tuan. Tapi tolonglah masuk masjid je lah kan. Kalau nak isap rokok dulu, lepas tu ganti baju baru. Oh, baru profesional. Saya tak tahan.
demi Allah. Ya. Mungkin sini tak ada lah, tapi ada pernah. Berapa kali tuan-tuan anak dekat arena. Arena ramai. Kat sini mungkin tak ada orang arena tuan-tuan. Dia ialah dia musafir dan solat jamaah qasar. Jadi sebenarnya dia ukur dulu Allah sepanjang sebelah kita, Allah pening pada. Ya, kita semayang nak solat, nak khusyuk, tapi duduk sebelah dia, oi, kecil besar pandangnya. Kenapa dia rasa dia Allah? Betul. Ya, saya okey dia berokok. Dia nak awak berokok. Tapi kami yang nak berokok ni pening pada Allah, busuk demi Allah. Busuk, wallahi. Apa dia? Jangan main. Ya. Jadi itulah yang kita kena ingat tentang adab kita itu adab yang besar. Adab kita jangan mengganggu orang lain, orang selesa. Kadang-kadang ni mulut bau ni saya memang ialah sebab itu Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli salah wa fi riwayah inda kulli wudu'in. Nabi kata kalaulah tidak membebankan umatku nescaya aku perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali nak solat atau setiap kali nak berwudu. Solat sebab apa? Kita ni nak bertemu Allah. Kita tak nak malaikat terganggu dengan bau mulut kita. Kita tak nak member sebelah. Ya, tuan-tuan, orang yang dia mulut berbau ni tuan-tuan, bila semayang bismillah, dia punya bau tu, bau pula. Kipas lalu, pergi kat kita. Allah. Betul. Ya, kalau tak nak bawa siwak pun tak apa. Daripada rumah, sebelum datang ke rumah, gosok gigi. Habis tak gosok lagi 5 kali sehari, yes. Betul. Kalau itu boleh membantu mulut kita bersih dan mulut kita ni tidak menjamin pindah pada orang lain, okey, ataupun orang tak terganggu dengan bau mulut kita. Saya dalam kereta saya tuan-tuan ada botol Listerine tu. Yang gagal kan, jenama Listerine. Memang habis saya beli, standby. Memang nak pergi masjid kumur-kumur dulu, okey, saya tak. Listerine. Ke Listerine Israel juga. Takut juga nanti yang Listerine Ustaz, Listerine tu Yahudi Ustaz. Allah maaf, aku dah beli dah. Tapi apa je nama apa kita Yahudi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memang habit beli botol tu, simpan dalam kita. Jadi lupa nak gosok gigi tuan-tuan. Letak buka drawer, okey, kumur-kumur, semayang, mulut bersih. Orang pun tak terganggu dengan bau mulut kita. Itu adab kita. Kita jangan mengganggu orang lain. Ya, sama juga lah jangan kita buat ganggu orang nak semayang. Ya, kalau kita nak buat semayang, jangan bawa anak kecil-kecil, anak yang umur 7 tahun bawa tak payah bawa. Kalau anak yang 7 tahun ke atas dan tak reti jaga diri tak payah bawa. Kita tahu keadaan anak kita. Ya, ada anak yang 7 tahun, 8 tahun yang memang tak boleh jaga diri. Memang tahu perangai dia, jangan bawa. Dia bukan orang lain. Ya, dalam mazhab Syafi'i membawa anak-anak yang boleh mengganggu hukumnya adalah haram. Kata Imam Ghazali, kita Ihya Ulumuddin. Saya boleh tunjukkan tu. Ya. Jangan ganggu orang lain. Tapi kalau anak kita yang dah well behave, yang umur 7 tahun, dia boleh jaga, tak apa semayang. Nak satu sahur kita pun tak apa sebab dia sudah mumayyiz. Yang mumayyiz dia dah sah semayang dia. Bawa anak yang belum mumayyiz bawah 7 tahun ni, solat tak sah lagi kalau bawa posisi. Tapi tujuan nak mendidik Ustaz, bukan masa. Ada masa kita dah sampai stage dia umur 8-9 tahun, itu yang nak kena bawa. Bukan umur 5-6 tahun. Ya, bukan nak buat permainan dalam dewan, kat luar tak apa dah tuan-tuan. Jadi ini yang kita kena ingat, bahawa adab-adab kita berada dalam masjid, kita kena tahu apa yang tanggungjawab untuk kita buat. Ya, jangan buat bising, ya. Kalau nak buat majlis tak boleh lah. Fatwa pun keluar. Kalau kita nak buat majlis aktiviti, bergendam tak boleh dalam masjid. Fatwa dah keluar. Wilayah bersama, selama bersama juga. Itu adab. Sebab apa kita nak menjaga kemuliaan masjid ini supaya dia akan tenang, tertib. Orang beribadah dalam keadaan yang harmoni. Ya. Dan macam-macam lagi lah supaya ia adalah merupakan satu syiar yang perlu kita jaga. Betul, kita setuju, kita cantikkan masjid, saya setuju, cantikkan luar, cat indah-indah, bagus. Sebab mentazimkan syiar Allah sebagai daripada takwa qulub, hati yang bertakwa. Memperindahkan masjid, mencantikkan masjid seumpama kita memperindahkan, mengagungkan syiar-syiar Allah
fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya pentakziman seperti ini sebahagian daripada hati yang bertakwa. Orang yang mengagungkan syiar Allah itu orang yang hatinya penuh dengan ketakwaan. Tetapi Islam balik itu bukan saja kita mencantikkan, tapi kandungan isi yang ada kita kena jaga. Bukan mencantikkan kita sendiri. Itu AJK dah melaksanakan part dia ataupun bahagian kita sebagai individu. Bagaimana kita nak mentakzimkan syiar-syiar Allah, itu ada adabnya. Masuk macam mana, nak keluar macam mana, pastikan macam mana. Ambil masa sikit tuan-tuan. Masjid ni jelas saya ni pun kadang-kadang banyak. Kami dekat wilayah Persekutuan Putrajaya ni ada masjid datang minta surat Datuk Mufti nak identify satu tempat yang mana masjid mana tidak. Contoh bangunan Masjid Al-Hasanah ni mana masjid mana tak masjid. Sebab apa dia kata kalau tak masjid senang nanti kalau orang nak nikah perempuan yang haid pun boleh masuk. Jadi bila kita tengok dekat masjid, saya kata ini pun masjid. Dekat beranda pun masjid. Semua dikira sebagai masjid tuan-tuan. Kecuali kaki lima saja tidak dikira masjid. Dan kecuali memang tempat tidak digunakan untuk sembahyang seperti pejabat, dewan solat, dewan makan, itu tak apa dapur, itu tak termasuk walaupun bangunan bersambung. Macam belakang ni kan ada pejabat. Itu bukan dikira sebagai masjid. Sebab dalam kitab fiqh contoh ada bilik tempat simpan lampu zaman dulu. Dia kata itu bukan masjid tempat yang tersalat. Tapi kalau beranda ni, kalau kita nak bawa anak kita bernikah, boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan yang berteman anak kita nak nikah tu, yang perempuan haid tak boleh masuk. Haram, berdosa. Itu dia. Dululah masa saya dengan Jais kan tuan-tuan, saya jadi juru nikah. Tapi specialnya saya juru nikah bujang masa tu. Dia kata bila nak nikah, dia kata tolong, saya buat mikrofon. Ahli keluarga yang kat luar sebelum masuk masjid, siapa wanita yang haid tak boleh masuk. Sekali panggil kita, imam saya haid, imam. Yang pengantin tu haid kata tak boleh minta maaf, tak boleh masuk. Nikah kat rumah. Betul. Nabi pun tak nikah kat masjid. Boleh tak nikah kat masjid, tak bidah kan. Nabi pun tak nikah kat masjid. It's not necessary to nikah kat masjid. Tapi nak nikah kat masjid tak ada masalah. Bagus, ambil berkat tempat yang baik ini. Tapi adab kena jaga. Nak bawa keluarga masuk dalam, untuk jaga adab. Pakaian tu kena jaga. Ini pakai baju ketat semacam. Masukkan tudung selendang saja nampak jambut. Apa cerita ni? Baik nikah kat rumah. Ini kepenghormatan terhadap syiar Allah. Kalau rasa tak boleh nak buat macam tu, tak boleh nak kawal tetamu-tetamu yang mengiringi pengantin untuk bernikah, tak jaga aurat, tak jaga kesan apa yang haid nak masuk juga, nikah kat rumah. Kan cerita. Tolong hormat masjid. Jadi tuan-tuan itu kena ingatlah ya. Berada ni tepi-tepi ni kaki lima ni tuan-tuan, tepi-tepi tu. Masjid. Jadi bila kita nak baca doa masuk masjid, bukan start masuk dekat dewan, bukan itu dewan, itu tu lepas takbir. Itu start dan dikira sebagai kawasan masjid. Dah start baca Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Tapi kat sana tidur kat situ pun dapat pahala i'tikaf. Kat tepi-tepi ni pun solat pun dapat pahala. Kecuali dalam situ lah kan, tempat kedai-kedai itu bukanlah, itu tempat orang dalam tu. Beranda-beranda ni tingkat atas. Bahkan Imam Nawawi kata kalaulah menara masjid bersambung dengan masjid, masjid pun kawasan, menara pun kawasan masjid. Orang perempuan boleh panjat menara. Tapi kalau menara itu berpisah, tak apa. Imam Nawawi kata kalau menara tu bersambung dengan bangunan masjid, menara itu pun masjid. Perempuan haid tak boleh masuk, lelaki berjunub tak boleh masuk. Apatah lagi beranda ni. Tolong, jangan tak semua AJK nak kena jaga. Takkan AJK nak sesat tak haid. Banyak kerja lagi tuan-tuan. Kita yang kita keluarga nak bawa anak nikah tu, anak saudara kita ke anak perempuan kita, kau haid. Tak ada apa. Datang tu pakaian macam mana? Ni pakaian dengan solid dah masuk tak tahiyatul masjid. Laki perempuannya, bapak pengantin pun sama tak tahiyatul masjid, duduk saja tuan-tuan. Mana adabnya? Dengan solehkan tebal, hijau, celak macam mata gini Fir'aun.
pakai bedak tu tebal 5 inci macam tepung tu, pipi merah macam cibo tuan-tuan. Apa benda semua ni? Mana ada? Ini saya untuk pantang tengok kalau nikah-nikah ni bos. Berbina ni mata tuan-tuan. Ya memang kebanyakannya yang datang dengan pengantin pun sama lah. Tak jaga orang kan baju ketatnya dengan terjojol dada yang minta maaf cakap. Tak ada cerita ucap. Ada cerita pun fake masjid. Jadi adab kena jaga. Banyak lagi nak cerita tuan-tuan. Ya. Banyak lagi nak ada program tapi tak sempat lagi. Cukup sikit sajalah. Ya. Tak adalah program tu sikit-sikit dari tuan-tuan. Tak ada. Tuan-tuan ni orang baik-baik. Bukan orang yang buat macam ni, tak ada. Tapi tuan-tuan ejen untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan. Tuan-tuan bukan jenis orang yang buat macam tadi, tak ada. Anak-anak tuan-tuan tak ada macam tu. Tapi tuan-tuan sebagai ejen untuk menyampaikan kepada kawan-kawan kita kat lain. Kalau nak bawa anak kamu nikah dalam masjid, tolong sampaikan. Ada ini. Ya. Baik, setakat itu saja tuan-tuan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Jadi mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Kebaikan datang daripada Allah, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana mimma tafarraqa ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadha illa ghafarta wa rahmatika farajta wa la marida illa shafaita wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadaytaha ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.